Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar semua? Saya harap kamu semua dalam keadaan yang sihat bersama keluarga. Jadi untuk hari minggu ini akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam tajuk mikroorganisma. Minggu lepas saya tak keluarkan apa-apa video ataupun bahan sebab kita cuti kan. Jadi minggu ini kita akan bincangkan dua subtopik mikroorganisma iaitu faktor pertumbuhan mikroorganisma dan juga kesan buruk mikroorganisma. Okey, sepatutnya faktor pertumbuhan mikroorganisma kita kena buat eksperimen. Ada 5 faktor ni, semua 5 ni kita kena buat eksperimen. Tapi disebabkan kita sekarang tak dapat datang sekolah, PKP lagi. Jadi saya akan terangkan saja untuk minggu ini apa itu faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, lima faktor ni akan mempengaruhi sama ada ia membunuh atau melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Jadi yang pertama ialah air. Okey, mikroorganisma itu sendiri membawa maksud hidupan seni. Hidupan seni dalam erti kata lain benda hidup ya. Benda hidup ya. Kita dah belajar tahun 4 tahun 5 dulu dia ada keperluan asas benda hidup. Iaitu salah satu sama macam mikroorganisma ialah air. Tanpa air, mikroorganisma akan mati ya. Tanpa air, mikroorganisma akan mati. Sebab itu makanan kita simpan di tempat yang kering supaya mikroorganisma tidak dapat bertumbuh sekiranya tak ada air. Okay. Sama juga seperti udara, ya, iaitu faktor pertumbuhan yang kedua iaitu udara. Ya. Sama macam kita manusia, kita perlu juga udara. Begitu juga mikroorganisma. Kita perlukan udara untuk apa? Ya, untuk bernafas. Bila kita perlukan udara untuk bernafas, mikroorganisma juga perlukan udara untuk bernafas. Ya, tanpa udara kita akan mati. Begitu juga mikroorganisma. Ya. Sebab itu kita simpan makanan kita dalam bekas kedap udara. Tupperware ke apa itu dipanggil sebagai bekas kedap udara supaya udara tak boleh masuk. Bila tak boleh masuk, tak ada udara dan dia akan mati. Itu. Okey, seterusnya faktor yang ketiga ialah suhu. Okey, suhu ni kalau suhu terlalu panas, ia akan membunuh mikroorganisma. Dan tapi suhu yang terlalu sejuk, dia akan melambatkan atau boleh membunuh tapi melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Sebab itu untuk kita minum air yang kita nak minum kat rumah tu, kita kena masak. Kenapa? Suhu dia panas kan. Bila panas, mikroorganisma dalam air tu mati, baru selamat untuk kita minum. Kalau kita minum air yang tak masak, risau-risau nanti kita akan sakit perut. Begitu juga makanan. Kita bagi tahan lama. Kita buat apa? Ya, kita simpan dalam peti ais. Ya, sebab peti ais sejuk, dia boleh membunuh mikroorganisma ataupun melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Yang ketiga, keasidan. Ya. Keasidan ni bermaksud dalam air tu dia pernah kita letak asid akali kan dulu. Ya, tahun 5 ke tahun 5 ya, tahun 5. Kita belajar asid akali. Ya, dia bersifat menghakis kalau nilai pH dia terlalu tinggi. Ya, sebab itu suhu keasidan dalam kawasan mikroorganisma itu ada, ia perlu sesuai dengan mikroorganisma tersebut. Kalau dia terlalu asid atau terlalu akali, ia akan menyebabkan sifat fizikal pada mikroorganisma tersebut akan rosak. Yang ketiga, nutrien. Okey, macam kita lah. Kita perlukan makanan untuk bertumbuh. Mikroorganisma juga perlukan nutrien untuk membesar, untuk bertumbuh. Ya, tanpa nutrien, dia akan lambat dalam bertumbuh. Kamulah kalau tak cukup makan, kurus kecil je. Tapi bila cukup makan, dia akan menjadi lebih besar. Sama seperti mikroorganisma. Dalam arti kata lain, faktor pertumbuhan mikroorganisma sama seperti kita boleh anggap dia seperti faktor pertumbuhan benda hidup lah. Ya. Okey. Kesan buruk. Okey, kenapa kita kena tahu 5 tu tadi? Sebab ada kesan buruk sekiranya wujud mikroorganisma. Yang pertama ialah ada 4 yang kamu kena ingat, ada 4. Yang pertama ialah penyakit berjangkit, yang kedua ialah perebutan gigi, yang ketiga makanan rosak, yang terakhir sekali ialah keracunan. Kita akan bincang satu persatu. Yang pertama ialah penyakit berjangkit.
Tambah lagi sekarang ya, kita dah tahu, kita dah makin sedar bahawa penyakit boleh berjangkit melalui batuk pun ya. Yang pertama kita nak bincangkan di sini ialah konjaktivis. Konjaktivis ialah bakteria pada mata ya, kurap bakteria pada kulit. Ya, dua ini ialah bakteria pada mata dan kulit ya, menyebabkan mata merah. Kurap, kalau kamu siapa yang pernah tengok atau pernah ada, dia tahulah macam mana gatalnya atau sakitnya sekiranya kurap timbul pada kulit ya. Tuberkulosis ni penyakit paru-paru, dan malaria ni saya rasa kamu pernah dengar, iaitu penyakit demam tapi dia berjangkit daripada nyamuk ya. Bila nyamuk tu gigit kita, dia ada virus dekat nyamuk tu, ada virus akan masuk dalam darah, dia akan menyebabkan kita sakit ya, dan kebanyakannya demam. Okey, sekarang ni yang terkena, yang kita biasa dengar ialah COVID-19 ataupun kita panggil Coronavirus Disease 19 2019 ya. Jadi itu adalah salah satu penyakit jangkit yang datangnya daripada mikroorganisma ya, virus, bakteria. Okey. Itu adalah penyakit berjangkit, iaitu salah satu kesan buruk mikroorganisma. Tapi bukan sahaja penyakit berjangkit, kalau kita tak jaga diri kita dengan elok, mikroorganisma juga sebenarnya menyebabkan perebutan gigi. Ya, perebutan gigi. Okey, kalau kamu tengok gambar ajar di sebelah kanan ni, saya tunjuk kat sini ialah gigi yang sihat, dan sini adalah gigi yang tidak sihat. Okey, apa yang berlaku kalau kamu tak gosok gigi pada waktu malam ya? Bila kamu tidur, mikroorganisma itu tak tidur mikroorganisma dia akan menukarkan kanji dan juga gula dalam makanan yang terlekat pada celah gigi kamu tu kepada asid ya, kepada asid. Kamu kena ingat, asid ni bersifat menghakis. Ya, kat luar ni kalau kamu ingat dulu ada kita panggil lapisan enamel ya, macam lapisan ni lah. Atau lapisan ni lama-lama dia hakis, dia berlubang ya, berlubang menyebabkan perebutan gigi ya. Ingat, bakteria menukarkan gula dan kanji jadi asid menghakis lapisan enamel, enamel reput, gigi pun reput. Bila dia kena saraf, sakit, sebab tu kamu sakit gigi ya. Itu adalah perebutan gigi. Kesan buruk yang kedua mikroorganisma. Kesan buruk yang ketiga mikroorganisma ialah makanan rosak. Okey, apa yang berlaku ialah makanan merosakkan perubahan tekstur, rasa, bau dan juga rasa. Kalau kamu tengok ni adalah roti ya. Roti dia ada tumbukan kulat ya, rasa dia saya tak tahu dalam makan, tapi rasanya tak sedap lah kalau ada roti dah rosak macam ni. Yang kedua ni gambar buah buah dan juga sayur ya. Kalau kamu tengok warnanya pun dah berubah jadi hitam-hitam ya. Kalau kamu pegang buah yang dah lama, buah yang rosak, daripada kita rangup, buat contoh buah apple yang rangup ya. Tapi kalau kita buat apple yang dah rosak, dia lembik ya. Itu namanya perubahan tekstur. Macam ni lah susu ni, susu sebenarnya bukannya yogurt susu ya. Susu rasa dia, kalau kamu pernah terminum masam lah, susu masam yang bau dia busuk, kalau kamu nampak dia dah berketul-ketul. Maknanya tekstur dia pun dah berubah. Itu adalah kesan-kesan ciri-ciri makanan rosak yang disebabkan oleh mikroorganisma. Tajuk ini kita akan belajar lebih lanjut dalam tajuk sains tahun 6 ni di bab 9 saya rasa. Jangan risau, kita akan sentuh nanti. Dan kesan yang terakhir ialah keracunan makanan. Kalau makanan yang tak masak, kita ada ada kemungkinan ada bakteria yang wujud. Contoh yang biasanya ada ialah bakteria salmonella ya. Salmonella. Apa yang dia menyebabkan? Bila kita makan, mula-mula kita akan sakit perut, sakit belakang ya. Sakit bahagian perut bahagian abdomen ni kita akan sakit. Kita boleh demam, kita boleh rasa loya nak muntah, kita boleh berpeluh-peluh ya. Sebab apa? Sebab dalam tu kita dah keracunan. Ya, ada setengah kes yang sangat teruk, dia juga boleh menyebabkan kematian. Sebab itu pentingnya kita menjaga kebersihan apa yang kita makan. Jangan makan tempat tak basuh tangan ya, makanan air yang tak masak, makanan kotor, kedai yang kotor. Sebab tu kena pandai memilih supaya kita tak kena keracunan makanan. Okey. Seterusnya itu saja apa yang kita nak belajar tadi. Kita kena ingat ada 5 faktor mikroorganisma
iaitu air, udara dan juga air, udara, suhu, keaksidan dan juga nutrien. Faktor kesan kita juga kena ingat 4 kesan buruk mikroorganisma iaitu penyakit berjangkit, perebutan gigi, makanan rosak dan keracunan makanan. Itu sahaja yang kita kena ingat dalam faktor pertumbuhan mikroorganisma dan juga kesan buruk mikroorganisma. Saya harap saya dapat membantu kamu faham tajuk ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye.